Okay, Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada semua yang hadir dalam meeting kita pada petang ni. So saya ucapkan terima kasih kepada Chief People Officer kita, Datuk Lakman Hakim dan juga rakan-rakan sekalian. So kali ini saya akan bentangkan berkenaan dengan kekosongan jawatan yang ada dalam TF Group. Okay. So seperti yang kita sedia maklum, TF Group adalah ke arah melaksanakan program futuristik dalam program FM Industry. So buat masa sekarang ni kita ada kekosongan berkenaan dengan facility manager dengan 3 position di 3 site yang berbeza. Dan juga technician dalam mechanical and electrical, kita ada 7 position dalam 3 site yang berbeza jugalah. So untuk calon-calon yang berminat untuk join kita, untuk join TF Group, so disarankan untuk menghantar resume sebelum 10 Februari 2022 melalui kita punya email careers@tfgroup.com ataupun melalui talian HR kita seperti yang tertera dalam slide yang di skrin tuan-tuan dan puan semualah. Okay, so next. Okay, ini adalah our group values. So apa yang kita tawarkan kepada calon-calon yang berminat untuk join our organisation adalah antaranya adalah flexible working hour, yang mana kita praktiskan adalah waktu bekerja kita 8-5. Yang dimaksudkan dengan flexible adalah kalau staff tersebut clock in pada pukul 9, dia perlu melengkapkan 8 jam mengikut kita punya polisi lah. So next adalah apa yang kita berikan adalah variety of allowances. Kita ada pelbagai allowance seperti allowance makanan, allowance perbatuan dan allowance accommodation allowance mengikut kepada travelling yang diperlukan. So next adalah competitive salary and increment. Kita juga menawarkan tangga gaji yang mengikut kepada panduan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan kita garantikan increment untuk setiap staff kita. Next adalah berkenaan dengan cuti. So apa yang kita tawarkan adalah annual leave, maternity and paternity leave, exam leave, emergency leave and public holidays. Adalah contoh-contohnya. Contoh yang lain yang termaktub adalah cuti-cuti bencana dan sebagainya. Selain daripada itu, kita pun adalah salah satu daripada organisasi yang memberikan EPF contribution yang paling tinggi daripada pihak majikan. So next, kita juga menawarkan pelbagai medical benefit yang merangkumi keseluruhan ahli keluarga. So kita pun mempunyai around 100 lebih panel klinik dan juga hospital. So due to current situation, kita juga ada memberikan COVID-19 coverage untuk staff-staff kita. So last but not least adalah kita pun merupakan salah satu multinational company, public listed company dan juga ISO certified. So itu antara apa yang kita tawarkan kepada pekerja-pekerja kita lah. So ini berkenaan dengan Human Resource Organisation Chart. So bermula dengan Group CEO. So kita turun kepada Chief People Officer dan saya selaku Head of Human Resource. Di bawah saya ada Assistant Manager Human Resource dan terbahagi kepada 4 cawangan iaitu Talent Acquisition, Training and Development, Payroll, Benefits, Welfare, and last sekali adalah Culture, Corporate Com. So untuk recruitment dia akan fall under Talent Acquisition division lah.
So job qualification berkenaan dengan dua jawatan yang kita buka ni untuk facility manager, dia fall under category of executive. So yang kita perlukan adalah bachelor degree in engineering, sama ada civil, mechanical ataupun electrical, ataupun facility management or equivalent professional level. Range umur yang kita buka adalah antara 28 tahun sehingga 50 tahun dengan pengalaman bekerja sebanyak 3 hingga 7 tahun dalam bidang yang berkaitan. Okay, selain daripada itu, kita juga mencari kandidat yang berdaftar dengan PEM, which is that condition is compulsory, dan juga certified FME ataupun FMM ataupun CHFM. Seterusnya, jika calon tersebut mempunyai professional certificate seperti professional engineer, professional technologist or etc. is an added advantage. Okay, so availability untuk join our organisation adalah dalam masa 2 bulan. So apa yang kita cari adalah individu yang mempunyai pewartakan yang bagus, yang boleh meneraju staff kita di site yang highly focused, motivated dan high self discipline. Dari segi komunikasi, kita tekankan bagi jawatan facility manager adalah untuk verbal dan written dalam kedua-dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tangga gaji yang kita tawarkan untuk jawatan tersebut adalah RM5,000 Malaysia sehingga RM8,000 Malaysia. Bagi jawatan technician, mechanical and electrical, dia di bawah kategori non-executive. So kita mencari calon yang mempunyai diploma ataupun SKM dalam kejuruteraan merangkumi civil, mechanical ataupun electrical ataupun pengalaman yang berkaitan dalam bidang yang berkaitan. Range umur yang kita cari untuk jawatan ini adalah antara 23 tahun sehingga 45 tahun dengan 2 sehingga 4 tahun pengalaman dalam bidang pengurusan fasiliti ataupun bidang yang berkaitan. Okay, so selain daripada itu, kita juga mencari calon yang mempunyai sijil kemahiran Malaysia ataupun apa-apa sijil yang berkaitan yang dikeluarkan oleh CIDB ataupun IKBM. Untuk jawatan technician, availability yang kita perlukan adalah dalam masa 1 bulan. So kriteria calon yang kita perlukan adalah seorang yang committed, yang punctual dan juga berdisiplin. Bagi komunikasi, apa yang kita perlukan daripada calon technician adalah berkenaan verbal communication sahaja, merangkumi bahasa Malaysia dan juga Inggeris, dan tangga gaji yang ditawarkan adalah antara RM1,800 Malaysia sehingga RM2,100 Malaysia. Okay, so iklan jawatan kosong ini akan dibuka pada 10 Januari 2022 dan kita akan tutup iklan ni pada 10 Februari 2022 bersamaan dengan sebulan lah. So kita akan war-warkan iklan ini melalui beberapa platform, iaitu kita punya company website, Jobstreet, company LinkedIn, company Instagram dan juga company Facebook. So semua platform ni akan regulated by kita punya talent and acquisition division lah. Okay, untuk job description bagi facility manager, dia akan report kepada head of technical engineering. Position yang dibuka adalah grade E6, executive 6. Department adalah facility management. Dan key responsibilities adalah untuk overseeing and agreeing contracts and providers for all services including O&M, security, safety, cleaning and project management, supervising multidisciplinary teams of staff including technical and non-technical, ground maintenance and security, ensuring all
facilities of CAPEX and OPEX, prepare managing KPI, and then liaise dengan DOSH, DOE and related authorization. Selepas tu untuk monitor energy efficiency dan yang seterusnya. Key requirement yang kita perlukan adalah good communication and writing dalam both Malay and English, decision making, analytical and problem solving skills, possess high level of good discipline, leadership and good and so on lah, seperti mana yang tertera di skrin. Okay, so untuk jawatan facility manager ni dia akan supervise 68 orang technical and non-technical staff di site. Okay, bagi jawatan technician MNE, jawatan tersebut akan report kepada engineer based on related punya scope of work lah. So position grade adalah UNT 3. Department Facility Management, Operation and Maintenance. So key responsibilities for this position adalah performing PPM, corrective maintenance and unscheduled maintenance for any related equipment, system and asset. Weekly inspection and involved in improvement program, ensuring all facilities, equipment, asset and system are well maintained and all functioning. Dan juga yang seterusnya seperti berikut. Key requirement yang kita perlukan adalah fair communication and writing dalam Malay dan juga English, foundation knowledge in M&E, ability to prioritize task, discipline and so on. So dia tak ada staff bawah dia lah. So next adalah recruitment process. Recruitment process kita terbahagi kepada beberapa step yang mana HRM iaitu Human Resource Manager akan raise requisition via our company system. So requisition is validated by HR and approved by approver based on DAL. So dekat sistem nanti approver yang berkenaan akan approve HRM punya request lah. So after that, Talent Acquisition Division akan memulakan proses-proses untuk sourcing and shortlisting. HR akan shortlist the potential candidate and then kita akan menjalankan online critical thinking or character test iaitu civil test. Next step adalah conduct interview and selection. After kita dah conduct interview, kita akan go for salary negotiation and then once candidate dah accept, kita akan instruct untuk pre-employment medical check-up. After everything done, kita akan recruiter akan menyediakan hiring proposal dan seterusnya kita akan bagi letter of employment kepada candidate. And then acceptance from candidate, lepas tu so staff tersebut yang dipilih secara rasminya telah menyertai ETF family. Okay, method of interview kita akan pakai dua method of interview. So bagi facility manager, kita akan pakai non-directive interview method yang mana interview ini adalah secara random. Question of interview tidak akan diaturkan ataupun disusun. Interviewer akan bertanyakan soalan yang berkenaan dengan sesuatu situasi dan akan dijawab based on spontaneous response of the candidate. Bagi proses interview untuk jawatan technician akan menggunakan method structured or direct interview yang mana soalan-soalan yang ditanyakan akan kita expect respon specified in advance. And then responses are related for appropriateness of content. So semua ni akan diaturkan oleh Talent and Acquisition Division juga. Interview process. Secara general, interview process ni mengandungi step-step yang berikut. Adalah yang mana introduction and brief summary of the job, competency-based question, validation of technical skills, time for interviewees to ask question, and lastly adalah close and selection process.
So untuk interview schedule, kita propose untuk position facility manager. Interview tersebut akan dijalankan pada 25 sehingga 27 Februari 2022 pada pukul 10 pagi sehingga pukul 4 petang, berlokasi di TF Tower. Cara untuk medium untuk interview adalah secara fizikal, dan untuk interview tersebut candidate akan menerima notification by 1 week earlier. Untuk jawatan technician, tarikh untuk interview adalah pada 20 sehingga 24 Februari 2022 pada pukul 9 pagi sehingga 4 petang, berlokasi di site office. Interview akan dijalankan sama ada secara fizikal ataupun maya melalui Microsoft Teams. Sama dengan jawatan facility manager juga, notification akan dihantar kepada calon dalam seminggu awal sebelum tarikh temuduga. Okey, disertakan adalah interview guide. Ini adalah sampel of guide for FM interview yang mana contoh-contoh question dan juga jawapan yang kita expect daripada pihak kandidat lah. So di bawahnya adalah sampel of guide for technician interview. Ini akan digunakan pakai oleh panel-panel penemuduga pada hari kejadian. And then interview review. Interview review akan melibatkan 3 proses yang mana kita propose finalize selection of candidate adalah sebelum 1 Mac 2022, and then selepas itu kita akan keluarkan letter of appointment. That one will be resolved by before of 15 Mac, dan kita harapkan kemasukan calon yang baru adalah pada 1 Mei 2022. Bagi pihak panel penemuduga adalah disarankan untuk mencatat nota right away after the interview. So kita boleh highlight apa saja key finding yang berkenaan, dan selepas itu panel penemuduga disarankan untuk membuat matrix of the finding yang merangkumi bukti-bukti awalan sewaktu temuduga dijalankan. After that, kita akan identify gap, sama ada gap ni akan menunjukkan sama ada kita achieve the objective ataupun tidak. And then lastly, disarankan untuk panel penemuduga menuliskan kesimpulan bagi interview yang telah dijalankan. Okay, next adalah confirmation of position. So bagi calon-calon yang berjaya, dia akan melalui 6 bulan probation period untuk executive level dan 3 bulan probation period for non-executive level. Probation period ni may varies according to the orang punya performance. So it could be less, it could be more. So di sebelah kiri ni adalah contoh form, contoh borang yang kalau kandidat tu dah confirm. So di sebelah kiri adalah untuk FM dan sebelah kiri adalah borang dan sebelah kanan adalah untuk comment by immediate supervisor lah. Okay, untuk performance appraisal kita terbahagi kepada 2 juga, which is yang kita apply untuk executive terbahagi kepada 4 section, yang mana section A, B, C dan D. Untuk section A dan B, dia merangkumi 60% sehingga 80% KPI, dan section C 10 hingga 30%, section D adalah 10 hingga 20%. Bagi jawatan non-executive iaitu technician, scorecard komponen adalah merangkumi 2 bahagian sahaja, iaitu KRA 50% dan behavior competencies adalah 50%. So daripada pemarkahan yang kita bagi itu, pemarkahan tersebut adalah berpandukan dengan SMART method, iaitu specific, measurable, attainable, relevant and time bound. So daripada merangkumi ke 5
faktor tersebut. So kita akan finalizekan performance band of the particular candidate. Sama ada diorang akan dikategorikan bronze ataupun low silver ataupun high silver, low gold, mid gold, high gold, and the last one is the highest one is the platinum. So pemarkahan tersebut akan will determine their categorization. Okay, so untuk reward and penalty system kita ada kedua-duanya. Untuk reward kita ada, contohnya ada 3, yang mana yang pertama adalah bonus. Bonus ni TF Group menawarkan sehingga 12 bulan bonus termaktub kepada terms and condition. And then increment of salary by at least 18%, by maximum of 18% per year. And last one adalah kita menawarkan bagi staff-staff yang perform well adalah 3 hari dan 2 malam percutian dan stay di 5-star hotel. So bagi penalty system untuk staff-staff yang below performance adalah kita akan includekan dalam performance improvement program, iaitu kita akan memberikan latihan mengikut kepada keperluan yang berkenaan. Another things adalah kita akan bagi yellow card, which is a verbal warning from the immediate supervisor. And lastly adalah reprimand letter. So that is our reward and penalty system lah. Okay, so ini saja daripada saya. So semoga kita dapat mencari kandidat yang sesuai untuk kita punya kekosongan. And all the best to the talent and acquisition division. So that's all. Terima kasih untuk meluangkan masa pada sesi petang ni. So kita jumpa lagi. Terima kasih.